bagaimanakah cara terbaik kita untuk membersihkan roh batiniah yang bersikap mazmumah yang menyebabkan hati semakin keras dan hitam, Ustaz? Ya, kembali kepada Islam. Antaranya dia kata dengan buat 5 perkara. Ya. Imam Al-Lais As-Samarkandi sebut ada 5. Ada banyak ulama lain sebut ada tambahan yang lain lah. Saya nak sebut antara 5 yang disebutkan ini, antaranya untuk membersihkan jiwa ataupun dalaman kita supaya kita boleh tampilkan luaran yang baik, kebersihan yang baik pada luar, bersih dalam dengan cara memperbanyakkan menghadiri majlis ilmu. Ya. Kita banyak belajar agama, dengar tazkirah banyak-banyak, buka radio IKIM banyak-banyak, dengar macam-macam ilmu ilmiah akademik yang ada. Perkara-perkara segmen agama yang ada, akhirnya hati kita akan tenang, hati kita bersih. Dia akan mensucikan benda-benda buruk yang ada dalam diri kita. Sama ada secara formal ataupun tidak, kita pergi majlis agama secara formal kat masjid surau ataupun dengar CD, dengar radio dan seumpamanya. Bila ada elemen agama masuk, dia akan menjentik hati, dia akan bersihkan hati, dia akan lembutkan hati yang keras dan seumpamanya. Kata Imam Al-Lais lagi, antaranya dengan banyak zikrullah, zikir. Zikir bukan maksud dengan lidah saja, bukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kerana ada orang dia pandai sebut subhanallah, bila lepas mayang beribu dia sebut alhamdulillah, 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 tapi sekadar sebut. Yang dengarnya bunyi milah ajalah, alhamdulillah tak adalah, milah kan. Hatinya tidak ingat kepada Allah, tapi hanya sebut pada lidah. Zikrullah itu bukan hanya dengan lidah, malah dengan hati. Malah kadang-kadang zikir kepada Allah tu dengan mata. Kan, dengan kita tengok, weh hebat ni, teringat Allah, kita fikir kejadian, dan akhirnya kita zikir subhanallah. Maka pada saja zikrullah dengan mata tu sebenarnya lebih memberi kesan berbanding zikir dengan lidah. Itu saya punya perspektif lah, dimensi saya. Bila mana kita berzikir dengan mata, kita lihat dan kita fikir dan kita zikir. Dan kita lihat sesuatu, kita tengok laut, bagaimana Allah menciptakan laut, dan kita fikir laut, apa yang ada pada laut hari ini, bagaimana sungai bertembung dengan laut. Contoh, sungai bertembung dengan laut, sungai tawar, laut masin. Jadi orang yang berfikir, akhirnya dia kata, oi, hebatnya Allah, bagaimana sepatutnya molekul air bercampur, masin dengan tawar patutnya bercampur, tapi bila Allah arahkan mereka terpisah dalam surah Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan, orang yang berfikir, dia bukan sekadar tengok, dan akhirnya dia akan berzikir. Bila dia zikir, hatinya jadi bertambah lembut, hatinya jadi bersih, kerana dia tak rasa dia hebat. Bila dia tengok laut, dia rasa Allah hebat. Kan? Bila dia tengok pokok, dia rasa Allah hebat. Dia tengok sesuatu, dia rasa Allah hebat. So hatinya sentiasa ingat Allah. Itu dipanggil zikrullah, ingat kepada Allah bukan sekadar dengan lidah, tetapi melalui penglihatan, melalui akal, melalui pemikiran, dan juga melalui zikir. So dengan zikir itu, perbanyakkan ucap kalimat-kalimat yang mensucikan Allah, yang sentiasa ingat Allah, akhirnya hati dia akan jadi bersih. Yang ketiga, kata Imam Al-Lais, iaitu bersih hati dengan cara kita memperbanyakkan tilawatul Quran, baca Al-Quran. Baca Al-Quran dan juga tadabbur, memahami isi kandungannya. Dengan kita baca dan kita faham, akan memudahkan kita untuk kita amal, berbanding orang yang sekadar baca dan dia tidak faham apa-apa, macam mana dia nak amal, kerana dia tak faham apa yang dia baca. Berbeza dengan orang yang dia baca, dia tadabbur, dia menghayati maknanya, tafsirannya, dia faham, dan akhirnya dia akan praktis, dia akan buat apa yang dianjurkan dalam apa yang dia baca itu. So dengan membaca Al-Quran, kadang-kadang hati kita tengah risau, tengah macam-macam ada masalah. Hebatnya, mukjizatnya Al-Quran itu, kadang-kadang kita tak faham pun dia sudah boleh menenangkan hati kita. Al-Quran itu mukjizatnya, hebatnya Al-Quran itu, dengan kita melihatnya saja pun sudah boleh memberikan ketenangan dalam hati kita. Apatah lagi kalau kita baca dan kita faham, lagilah dia akan menenangkan hati kita. Dengan kita ingat Allah dengan cara baca Al-Quran, Allah dah sebut, kan, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah, antaranya dengan baca Al-Quran, akan menenangkan hati. Hati akan jadi tenang. So dengan banyak baca Al-Quran, insya-Allah hati akan jadi tenang. Yang keempat, kata Imam Al-Lais, iaitu dengan cara kita memperbanyakkan untuk kita bangun malam, qiyamul lail. Yang pertama tadi apa entah? Yang pertama tadi iaitu dengan banyak majlis ilmu, majlis ilmu agama. Yang kedua dengan banyak zikrullah. Yang ketiga banyak baca Quran. Yang keempat banyak bangun malam, qiyamul lail. Bila sebut qiyamul lail, bangun malam ni bukan untuk kencing lah, bukan untuk pergi buang air, bukan untuk pergi tengok TV, tapi adalah untuk beribadat kepada Allah, ingat dekatkan diri dengan Allah. Dan yang kelima, yang sangat penting juga yang saya fikir, untuk jaga hati kita adalah dengan cara jaga makan. Jaga pemakanan bukan sekadar fizikal, pada dia akan membentuk hati. Kalau kita makan daripada sumber yang haram, sumber rasuah, makan daripada
unsur-unsur yang tidak baik, syubhat sebagai contoh. Hari ini dalam industri halal kita dah macam-macam benda yang halal, tapi ramai orang tipu lagi logo halal. Berapa ramai kita ambil berat makanan-makanan yang kita makan, kedai mana yang kita makan, bagaimana kita makan, tangan kanan, tangan kiri. Ini juga mempengaruhi kepada hati kita. Siapa yang rasa makan tangan kiri, minum tangan kiri, dia rasa biasa je Ustaz, kenyang sama je. Sebenarnya tidak. Kerana Nabi sebut fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Syaitan akan makan dan minum dengan tangan kiri. So menunjukkan bahawa hati itu akan dipengaruhi oleh faktor pemakanan. Itu antara ialah bagaimana nak membersihkan hati kita, insya-Allah.